KPM. Matahari dansa rembulan berhari-hari berzaman-zaman mengenai alam setiap masa tidak pun pudar oh cahayanya mengenai alam setiap masa tidakkah pudar oh cahayanya surya mentari menyinari bumi panahan radiasi tenaga solar diinovasi era terkini sains dan teknologi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Anda bersama saya Hazrina Kasim, pastinya dalam slot Sukses SPM 2021. Dan apakah agaknya topik yang kita nak bawakan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu hari ini? Jadi sebelum itu, saya nak perkenalkan anda kepada guru penyampai kita pada hari ini. Tak lain tak bukan, ini dia Puan Nur Aini Muhammad Dul, Ketua Panitia Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar cikgu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Lina, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana bersama kami untuk hari ini dalam 1 jam bagi kita berkongsi satu lagi topik penting dalam bahasa Melayu. Tapi sebelum tu cikgu, saya juga nak perkenalkan murid-murid kita secara dalam talian di mana merupakan murid-murid cikgu ya. Ya. Baiklah, ini dia kita hari ini bersama dengan 6 murid-murid yang sangat bertuah dapat berkongsi hari ini topik yang istimewa. Saya nak perkenalkan yang pertama, kita bersama dengan Nur Iman. Assalamualaikum Nur Iman, apa khabar? Boleh kenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Iman Isyrah binti Muhammad Fadil dari Sekolah Menengah Konvent Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Baik, terima kasih. Yang seterusnya, kita bersama dengan adik Lee Dian Ying. Silakan. Salam sejahtera semua. Nama saya Lee Dian Ying dan saya dari SMK Konvent Bukit Nanas. Baik, terima kasih Dian. Yang ketiga, kita bersama dengan adik Adiba. Hai Adiba. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Adiba Nurbatisha binti Rosman dari SMK Konvent Bukit Nanas. Baik, yang seterusnya kita bersama dengan Nur Nawal. Silakan. Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Nur Nawal Syubra binti Abdul Kalim dari SMK Konvent Bukit Nanas. Seterusnya kita bersama dengan adik Roshini. Silakan. Hai semua, nama saya Roshni Ana Perempuan Venkateshwaran dari SMK Konvent Bukit Nanas. Baik, terima kasih Roshni. Dan yang terakhir kita bersama dengan adik Mukri. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Ahmad Mukri bin Asmadi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri, Kuala Lumpur. Baik, terima kasih ke semua anda kerana sudi meluangkan masa bersama Sukses SPM 2021 untuk pembelajaran yang sangat bermanfaat pada hari ini. Tapi pasti anda nak tahu dan juga penonton-penonton di rumah nak tahu apa agaknya topik yang kita nak bawakan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu hari ini. Cikgu, kalau di awal tadi dengar suara merdu cikgu menyanyikan lagu, saya kira itu lagu lama ya cikgu? Lagu Hati Muda. Wah, Hati Muda. Saloma. Sedap sangat lagu tu. Dan cikgu, apa perkaitannya lagu yang cikgu dendangkan dengan topik kita pada hari ini cikgu? Kalau kita melihat rangkapnya tadi daripada barisan baris-baris ayat berkaitannya dengan kuasa mentari.
Matahari sebagai satu kuasa yang digunakan sebagai inovasi untuk terjadinya tenaga solar. Ini merupakan teknologi yang terkini dalam sains dan juga teknologi. Okey, jadi tajuk yang kita pilih hari ini, Cikgu, sebenarnya ada berkaitan dengan morfologi, ya? Ya, betul. Okey, bila menyentuh tentang morfologi ini, boleh ke Cikgu saya nak minta izin untuk tanyakan dengan murid-murid secara dalam talian pandangan mereka berkenaan dengan morfologi. Boleh saya pilih tak Cikgu siapa yang saya nak tanya? Boleh. Okey, saya pilih adik Roshini. Silakan. Pada pendapat saya, bahasa Melayu ialah subjek yang mudah untuk mencapai skor grade cemerlang, tetapi dengan syarat bahasa Melayu ada banyak teknik yang kita perlu pelajari serta saya masih perlu meningkatkan kelemahan saya dalam bahagian A, iaitu sistem dan aplikasi bahasa. Oleh itu, saya masih keliru untuk menjawab bahagian morfologi. Tak apa, jangan risau adik Roshini, jangan keliru. Sebentar lagi kita akan selesaikan mungkin kemusykilan adik Roshini sendiri. Pandangan kedua, saya rasa saya nak tanya dengan Adiba. Apa pula pandangan Adiba? Pada pendapat saya cuba menjawab sebaik mungkin untuk soalan morfologi kerana saya selalu keliru dengan soalan morfologi. Baiklah, terima kasih atas pandangan jujur anda. Jangan risau, hari ini dalam tempoh 1 jam kita akan bersama dengan Cikgu Nur Aini untuk penyelesaian dan juga kemusykilan anda. Cikgu, boleh kita sentuh tak tentang tema kita pada hari ini, Cikgu? Silakan. Tema kita pada hari ini, tema 15, angin perubahan membadai. Ini merupakan tema yang terdapat dalam buku teks bahasa Melayu Tingkatan 4. Okey, di sini kalau kita lihat kandungannya, ini merupakan tajuk-tajuk di bawah topik ini. Okey, baiklah. Antara tajuk-tajuk yang berada dalam bawah topik ini, bahasa alam, futuris, makan sains, tidur sains, harga teknologi, inovasi 5G dan juga biodiesel. Dan pastinya murid-murid juga ada pandangan mereka tersendiri, ya Cikgu? Ya, betul. Baik, kalau tadi kita dah tanya dengan 2 orang murid-murid berkenaan dengan pandangan mereka tentang mata pelajaran bahasa Melayu dan juga kemusykilan mereka terhadap morfologi. Ini pula saya nak tanyakan dengan Dian Ying berkenaan dengan tema ini. Silakan. Pada pendapat saya, arus perkembangan sains dan teknologi begitu pesat dan drastik. Dasar ini telah terhasilnya pelbagai inovasi dicipta dan telah digunakan dalam kehidupan kita seharian. Golongan remaja sewajarnya prihatin dengan apa sahaja inovasi yang dicipta agar kita tidak ketinggalan, di samping memanfaatkan penggunaannya dengan berhemah dan beretika. Baik, terima kasih Dian Ying untuk pandangan yang saya kira hebat, Cikgu. Dan kedua, apa pula kata-kata daripada Mukri? Silakan. Pada pendapat saya pula, robot terbang atau drone dicipta oleh manusia untuk memudahkan tugas dan mendapatkan maklumat. Begitu juga dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Apabila dimensi dalam genggaman, kelajuan internet lebih tinggi. Tidak hairan dengan gelombang 4G sahaja, kami boleh bersama dengan guru di studio dalam program Didik TV ini. Wah, satu contoh yang amat baik dan begitu dekat untuk kita fahamkan. Terima kasih Mukri. Dan seterusnya, apa pula pandangan Awal? Silakan Awal. Pada pandangan saya, tenaga solar dan biodiesel diperluaskan penggunaannya dapat mengganti sumber asli daripada kehabisan. Inovasi tercanggih dalam mencipta kereta dicipta untuk mengatasi masalah sedia ada seperti kesesakan lalu lintas. Baik, terima kasih Nawal untuk pandangan anda. Itu dia tadi Cikgu, pandangan murid-murid kita berkenaan dengan tema yang akan kita bawakan pada dengan hari sains ini. dan juga teknologi. Betul Cikgu. Jika menyentuh tentang standard pembelajaran untuk hari ini, apa agaknya yang akan murid capai? Silakan. Kita beralih kepada standard pembelajaran pada hari ini. Silap ni. Seperti naik atas kan. Kita okey ya. Kita objektif pembelajaran pada hari ini, murid-murid perlu memahami dan menggunakan
bentuk kata dan juga golongan kata dalam kegunaan seharian. Baik. Itu saja dan belum lagi ni. Itu saja. Baik, terima kasih Cikgu untuk memahamkan kepada murid-murid kita berkenaan dengan standard pembelajaran hari ini. Pastinya murid-murid juga dah tak sabar dan bersedia untuk kita mulakan kelas pembelajaran hari ini. Tapi kita nak berehat sekejap Cikgu. Okay. Selepas ini murid-murid bersedia untuk tajuk morfologi di mana tema yang dibawakan tema 15, angin perubahan membadai. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2021 kembali bersama dengan anda yang pastinya kami nak bawakan satu pembelajaran yang sangat menyeronokkan hari ini. Pastinya dapat menambahkan ilmu pengetahuan untuk calon-calon SPM 2021 di mana fokus kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Baiklah, kita nak teruskan pembelajaran pada hari ini bersama dengan Cikgu Nur Aini Muhammad Hall. Silakan Cikgu. Okey, kita akan mulakan pelajaran kita. Saya akan perkenalkan dulu morfologi. Morfologi ini merupakan soalan Bahasa Melayu kertas 2. Yang di sini kalau kita lihat morfologi kedudukannya soalan nombor 1. Morfologi antara 5 soalan bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Okey, di sini kita akan mulakan tentang morfologi. Saya harap murid-murid telah bersedia tentang morfologi. Bersedia ke belum? Baik. Mukri ada soalan? Silakan. Maaf Cikgu, saya masih kurang faham maksud morfologi. Boleh Cikgu terangkan? Okey, ada yang masih lagi tak faham maksud morfologi ya. Jadi saya nak minta murid untuk tolong Mukri. Siapa kawan yang nak tolong Mukri untuk menjawab soalan ini? Okey, baik Nawal. Nawal, silakan Nawal. Saya jawab Cikgu. Morfologi dalam bidang ilmu bahasa atau linguistik merupakan bidang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk dan penggolongan kata. Okey, dari di sinilah kajiannya tentang linguistik. Khususnya di sini ialah nanti saya akan membawa murid-murid untuk mengkaji tentang bentuk kata yang terdiri daripada kata tunggal, kata terbitan, kata ganda dan juga kata majmuk. Okey, selain daripada itu juga murid-murid juga akan belajar tentang golongan kata. Jadi golongan kata ni sepatutnya belum lagi. Okey, golongan kata. Saya nak tanya murid, siapa yang boleh nyatakan golongan kata? Okey, Adiba. Teruskan Adiba. Silakan Adiba. Boleh saya jawab Cikgu? Ya, bagus. Jadi, golongan kata terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Okey, ada 4 sebenarnya golongan kata yang akan dipelajari oleh murid pada kali ini. Okey, kita teruskan pelajaran kita. Sebenarnya saya telah menyediakan aktiviti dan juga latihan-latihan kepada murid. Okey, untuk yang pertama, aktiviti yang pertama di sini ialah mengklasifikasikan perkataan dalam rangkap kepada golongan kata. Okey, saya akan sediakan sebuah sajak. Sebuah sajak dan sebelum kita teruskan murid menjawab mengklasifikasikan perkataan ini kepada golongan kata, saya nak minta seorang murid untuk mendeklamasikan sajak. Okay, siapa yang nak mendeklamasikan sajak? Yang bertua, Iman Cikgu. Okey, Iman. Ya, Iman. Teruskan Iman. Petikan daripada puisi Zaim Hafzi, Keluang Johor. Aku ingin menjadi seperti daun. Aku ingin menjadi seperti daun. Tumbuh tunggal atau majmuk. Tumbuh rapat pada tangkai. Membentuk formasi yang harmonis. Di celahan ribunan bunga menjadi pemanis.
Okey, terima kasih. Hebat Iman. deklamasi puisi daripada Iman. Terima kasih Iman. Terima kasih. Daripada sajak ini, saya nak minta murid cari dulu. Yang pertama ialah kata nama. Siapa nak mulakan kata nama? Wah, Mukris laju. Okey, Mukris. Silakan. Bagi golongan kata nama yang dapat dikenal pasti ialah seperti kata ganti nama kata ganti nama aku dan kata ganti nama seperti daun, tangkai dan bunga. Okey, di sini ialah jawapannya daripada Mukri tadi. Ada dua saja dikenal pasti di sini, kata ganti nama dan juga kata nama Okey, seterusnya saya nak tanya pula murid untuk menyatakan yang mana satu kata kerja yang terdapat dalam sajak tadi. Baik. Siapa nak cuba? Adiba. Silakan Adiba. Jadi, antara kata kerja saya dapati dari sajak ialah kata kerja transitif, contohnya membentuk, dan juga kata kerja tak transitif, contohnya menjadi dan tumbuh. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik Adiba. Jadi di sini ialah dua kata kerja yang memang perlu diketahui oleh murid, iaitu kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif. Saya beralih kepada yang ketiga, kata adjektif. Siapa yang nak nyatakan ataupun dapat kesan daripada sajak ini kata adjektif? Dian Ying sedia untuk menjawab cikgu. Silakan Dian. Okey, teruskan Dian. Dua kata adjektif yang saya dapat kenal pasti ialah rapat dan harmonis. Ya, dua Rapat saja dan ya. harmonis. Ada dua saja kata adjektif yang dapat terima kasih. dikesan daripada sajak ini. Okey, yang ini ialah kata adjektif. Okey, seterusnya yang terakhir ialah kata tugas. Siapa nak dapat tadi kesan kata tugas yang terdapat dalam sajak? Ada siapa nak cuba? Rushini, silakan. Kata tugas yang dapat dikenal pasti daripada sajak ialah kata hubungan gabungan. Contoh perkataan yang terdapat ialah atau. Selain itu, kata seni yang terdapat ialah di, pada. Di samping itu, kata hubungan pancangan relatif yang terdapat ialah yang. Okey, kita Terima lihat di kasih. sini ya, kata tugas ni sebenarnya ada 17 jenis kata tugas yang dapat disenarai oleh muridnya. Ada dua yang ada dalam sajak, iaitu kata sendi nama dan juga kata hubung gabungan dan juga kata hubung pancangan relatif. Kita teruskan seterusnya dengan latihan untuk murid-murid pada hari ini, iaitu latihan ini yang terdapat di dalam kertas Bahasa Melayu kertas 2. Yang tadi lebih kepada aktiviti ya. Okey. Okey, kita teruskan. Baik, kita nak teruskan dengan latihan yang seterusnya. Jadi, apa agaknya latihannya, cikgu? Okey, sebenarnya latihan yang ini saya akan sediakan untuk murid-murid, iaitu latihan yang berdasarkan kepada kertas soalan SPM. Baik. Okey, kita sebelum murid-murid menjawab dan saya akan sediakan petikan kepada murid-murid, murid mesti ingat teknik menjawab soalan satu morfologi. Yang pertama ialah kena baca arahan soalan dan juga petikan. Yang kedua, gariskan kehendak soalan. 3, senaraikan perkataan. Dan yang keempat ialah membina ayat. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, nanti saya nak minta murid untuk membaca arahan soalan dan juga petikan yang diberikan. Okey, saya nak minta seorang murid ni untuk membaca. Okey, Nawal. Nawal dah bersedia, cikgu. Silakan Nawal. Baca petikan di bawah ini dengan telitinya dan senaraikan dua kata adjektif dan dua kata terbitan ampitan. Kemudian, anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Okey, seterusnya petikannya. Pertamanya, tenaga solar pengoperasiannya tidak rumit, doktor. Lagipun negara kita cukup panas bagi membolehkan tenaga suria dicas secara optimum.
Untuk jarak pemanduan 50 km sehari, kita mampu bersaing dengan kereta solar yang ada di pasaran yang hanya mampu mengecas tenaga untuk jarak pemanduan 30 km sahaja. Untuk 50 km sahaja, Yazmin, mana cukup? Pada musim hujan atau jika memandu pada waktu malam pula bagaimana? Sebuah bateri dengan jarak perjalanan sejauh 300 km juga akan disediakan, Ola menambah. Bukankah itu menyusahkan pengguna? Pengguna mahukan kenderaan yang selesa, praktikal dan selamat. Okey, terima kasih Nawal. Terima kasih, Nawal. Ini merupakan syarikat sains sebenarnya, petikan syarikat sains. Jadi Ya. apa yang perlu yang ditanya dalam soalan ini, siapa yang boleh nyatakan apa sebenarnya yang ditanya dalam soalan ini? Siapa boleh beritahu Siapa nak bantu? ya? Roshini, silakan. Soalan itu meminta kita menerangkan dua kata adjektif dan dua kata terbitan apitan. Selepas itu, berbina ayat daripada perkataan yang ditelas disenaraikan. Baik, terima kasih. Ya, Iman. Maafkan saya, Cikgu. Ya. Saya masih keliru tentang kata adjektif serta kata kerja terbitan. Bolehkah Cikgu terangkan semula? Okey, saya ingin nak minta murid untuk menjawabnya. Siapa nak tolong Iman untuk menerangkan? Ada kawan-kawan yang nak bantu. Roshini ni, silakan. Apa yang saya faham ialah kata adjektif dikenali sebagai kata sifat yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Ciri didahului dengan kata penguat seperti amat, sangat, terlalu, paling. Selain itu, menerangkan keadaan dan sifat kata nama atau frasa nama. Manakala, kata kerja terbitan ialah imbuhan yang diletakkan di bahagian awal dan akhir kata. Pe-an, me-kan, ke-an. Okey. Baik. Inilah Terima kasih. Keterangan yang diberi oleh Roshini. Sebenarnya nak ingat kata adjektif senang je. Ya. Kata penguat. Contohnya kalau saya buat Rina sangat cantik. Jadi sangat cantik itu ialah kata adjektif. Baik, Cikgu. Faham. Okey, kita teruskan dengan jawapan daripada murid. Siapa yang nak senaraikan dua kata adjektif dan juga dua kata terbitan apitan yang terdapat dalam petikan tadi. Dian dah bersedia, Cikgu. Oh, Dian Ying. Okay, teruskan Silakan, Dian Dian Ying. Ying. Okey, Dian Ying. Ya. Dua kata adjektif ialah rumit dan selamat, manakala dua kata terbitan apitan ialah membolehkan dan perjalanan. Tapi Cikgu, Ya. jika saya senaraikan lebih daripada dua kata adjektif dan kata terbitan apitan, boleh ke? Oh, sebenarnya Dian Ying, kalau kita lihat arahan soalan tadi hanya meminta murid untuk senaraikan dua saja. Jadi murid harus akur kepada kehendak soalan. Baik. Ada di baris kedua, Cikgu. Membolehkan. Ya. Sorry. Baik. Jadi murid perlu akur kepada arahan soalan. Itu yang paling penting dalam menjawab soalannya. Seterusnya, Cikgu. Okay, seterusnya kita minta murid pula untuk membina ayat daripada perkataan tadi. Okey, Mukri. Mukri sudah bersedia. Silakan. Jadi saya akan bina ayat daripada perkataan rumit dan selamat lagi. Ya. Ayat bagi perkataan rumit ialah menenang kain songket merupakan pekerjaan yang sangat rumit dilakukan kerana memerlukan ketelitian dan kemahiran. Ayat bagi perkataan selamat pula, pasukan bola sepak negara berada dalam kedudukan yang tidak selamat kerana masih ketinggalan 1 gol pada minit akhir perlawanan. Okey, ini merupakan jawapan yang telah diberi oleh Mukri tadi. Ya. Jadi yang penting di sini mesti bina ayat daripada perkataan yang diberi oleh murid. Katakan kalau perkataan itu di luar daripada senarai tadi tidak dibenarkan. Ya. Kita teruskan dengan kata terbitan apitan. Siapa pula yang boleh membina ayat daripada kata apitan? Iman, Cikgu. Ya, dah Iman. bersedia. Okey, Iman Silakan. sedia. Silakan, Iman. Okey, untuk
perkataan yang pertama iaitu membolehkan. Keputusan yang cemerlang membolehkan murid mendapat tempat di Universiti Awam Malaysia. Manakala perkataan yang kedua ialah perjalanan. Perjalanan ibu saya ke Pulau Pinang memakan masa selama 2 jam. Ini adalah merupakan jawapan yang diberikan oleh Iman tadi. Okey, ayat yang betul dan tepat maksudnya. Okey, kita teruskan dengan latihan kita yang kedua. Baik, Untuk latihan cikgu. yang kedua, saya nak minta murid untuk baca lagi, sekali lagi. Baik cikgu, sebelum kita nak minta murid untuk bacakan yang kedua ini, kita nak berehat sekejap. Okey, kita Jadi akan murid-murid teruskan selepas kita ini. boleh berehat sekejap selepas ini kembali. Sebab tadi kan cikgu, saya nampak Mukri dah angkat tangan tak sabar nak membaca arahan soalan. betul. Sabar ya Mukri, jangan risau. Selepas ini kita bagi peluang Mukri untuk membaca. Apa pun kita nak berehat sekejap dalam Sukses SPM 2021 selepas ini kembali semula. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2021. Pastinya fokus kita pada hari ini berkenaan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Tajuknya adalah morfologi. Baiklah, kita bersama dengan Cikgu Nur Aini dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat, Mukri dah angkat tangan nak bacakan tentang arahan soalan. Boleh kita izinkan dia, Cikgu? Boleh. Yang ini ialah berkaitan dengan soalan nombor 2. Baik. Jadi dia berhajat untuk ni membaca arahan soalan dan juga petikan soalan nombor 2. Okey, kita teruskan. Baik, silakan Mukri. Jadi saya akan baca arahan soalan. Baca petikan di bawah ini dengan telitinya dan senaraikan 2 kata kerja tak transitif dan 2 kata ganda. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Okey, teruskan dengan petikan. Silakan. Selain mereput sendiri dan menjadi baja semula jadi bagi tanah, daun juga boleh dijadikan baja kompos. Tahukah anda bagaimana cara membuat baja kompos? Mula-mula, cari tong kosong, isi tanah di dalamnya setebal kira-kira 5 cm. Kemudian, masukkan sisa dapur seperti sisa sayur-sayuran, sisa buah-buahan, sisa nasi dan sisa makanan lain yang tidak berminyak secara berselang-seli dengan daun-daun kering. Jika mahu, boleh masukkan gula merah, air beras dan air kelapa. Biarkan bahan-bahan tersebut di dalam tong tanpa bertutup. Okey. Terima kasih Mukri. Okey, saya akan minta murid untuk menjawab soalan ini. Sebenarnya kehendak soalan ini? Apa yang kita kena cari? Siapa nak beritahu tentang ini? Okey, Dian Ying. Silakan Dian Ying. Soalan ini menghendaki kita mengenalkan 2 kata kerja tak transitif dan 2 kata ganda. Selain daripada itu, murid diminta untuk membina ayat daripada semua perkataan yang dipilih. Baik, terima kasih. Okey, jadi murid diminta untuk mengenalkan 2 kata kerja tak transitif dan 2 kata ganda. Dan selain daripada itu, membina 2 ayat juga ya. Setiap kata tu mesti membina ayat. Okey, kita terus dengan murid untuk menjawab soalan ini. Siapa yang dah bersedia nak jawab soalan ini? Nak jawab dulu ke? Masih yang tak faham lagi? Ke ada yang tak faham? Okay, siapa yang boleh terangkan maksud sebenarnya kata kerja transitif, tak transitif dan juga 2 kata ganda? Nawal. Okey, Nawal ya. Baik, Nawal. Silakan. Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada 2 subgolongan iaitu kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja aktif transitif berpelengkap.
manakala kata ganda pula merupakan proses menggandakan kata dasar. Terdapat 3 jenis kata ganda, antaranya kata ganda penggandaan penuh, penggandaan separa dan penggandaan berentak. Okey, inilah jawapan yang diberi oleh Nawal tadi. Sebenarnya yang paling penting nak faham kata kerja tak transitif ni, satu ialah tidak boleh dipasifkan. Kalau banding dengan kata kerja transitif boleh dipasifkan. Yang ini tak boleh dipasifkan. Okey, kita teruskan dengan jawapan murid. Siapa yang boleh menyenaraikan kata kerja tak transitif dan juga kata ganda, ya? Wah, Mukri, semangat. Silakan. Dua kata kerja tak transitif yang saya dapati daripada petikan ialah merebut dan menjadi. Manakala kata ganda yang saya dapati pula ialah buah-buahan dan bahan-bahan. Okey, ada lagi satu ialah buah-buahan dan juga bahan-bahan. Okey, bagus. Okey, seterusnya ialah sesi membina ayat daripada 4 perkataan tadi. Siapa nak mulakan dulu dengan kata kerja tak transitif? Adiba nak cuba? Silakan. Jadi untuk kata kerja tak transitif, kerusi kayu itu akan mereput jika diletakkan di luar rumah dalam jangka masa lama. Bagi perkataan menjadi pula, Roshini bercita-cita menjadi seorang doktor pakar kanak-kanak. Okey, bagus. Ayat yang tepat. Okey, seterusnya ialah ayat daripada kata ganda. Okey, Iman. Iman, silakan. Cikgu, saya ingin mencuba untuk 2 perkataan, iaitu perkataan pertama buah-buahan dan yang perkataan kedua ialah bahan-bahan. Untuk buah-buahan ialah adik saya gemar makan buah-buahan tempatan seperti buah manggis dan rambutan. Manakala perkataan yang kedua ialah bahan-bahan. Bahan-bahan untuk membuat kek lapis Sarawak telah tersedia di atas meja. Okey, inilah merupakan jawapan dari Iman tadi, ya. Tepat dan juga menepati maksudnya. Okey, kita teruskan pula latihan yang ketiga, Rina. Ya, cikgu. Okey, dan 3 ni murid-murid perlu baca dulu petikan. Okey, siapa yang sepatutnya yang minat untuk membaca petikan untuk yang ketiga ni? Adik Adibah. Okey, Adibah, ya. Okay. Jadi nombor 3, baca petikan di bawah ini dengan telitinya dan senaraikan 3 kata majmuk. Kemudian anda dikehendaki membina 3 ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Okey, jadi teruskan dengan petikannya. Kemajuan teknologi dalam bidang robotik boleh membantu tentera mengesan bom dan perut api. Di samping itu, robot juga memainkan peranan penting sebagai ejen perisikan dan mengesan segala pergerakan dirancang oleh musuh. Oleh yang demikian, keselamatan negara lebih terjamin daripada pencerobohan. Banyak lagi tugas manusia yang boleh dilakukan oleh robot dengan lebih efektif. Manusia boleh memanfaatkan penggunaan robot untuk pelbagai tujuan. Robot boleh mengambil alih tugas manusia sebagai pekerja kilang, pembantu rumah dan penghibur. Tidak mustahil suatu masa nanti manusia akan terlalu bergantung pada robot dalam kehidupan. Ini petikan tentang robot ni, Rina. Ya. Okey, sebenarnya kita balik kepada soalan tadi. Sebenarnya apa sebenarnya kehendak soalan ini? Okay, siapa yang nak beritahu tentang kehendak soalan ini? Okey. Silakan Mukri. Soalan ketiga dihendaki untuk menyenaraikan 3 kata majmuk dan membina 3 ayat. Tapi maaf cikgu, saya masih keliru tentang kata majmuk. Okey, siapa boleh ada di sini kalau kita lihat murid diminta hanya untuk menyenaraikan 3 kata majmuk sahaja. Dan 3 ayat, tak ada lagi satu bahagian kalau kita lihat di sini. Dan di siapa pula yang boleh jelaskan maksud kata majmuk ini? Oh, Dian Ying. Okey, teruskan Dian Ying. Kata majmuk ialah proses yang merangkaikan 2 kata dasar atau lebih
dan bentuk yang terhasil membawa makna yang khusus. Okey, inilah maksud kata majmuk Rina. Ya. Kata majmuk ni lebih daripada satu kata dasar. Dan ia terhasil bila dicantumkan dia membawa makna yang lain daripada kata dasar tersebut. Okey, kita teruskan untuk murid mengesan atau menyenaraikan kata majmuk. Okey, dipersilakan. Okey, Nawal. Jawapannya ialah periuk api, mengambil alih dan pembantu rumah. Periuk api, Mengambil alih. Yang kedua, pembantu yang rumah. ketiga ialah pembantu rumah. Okey, bagus. Kita teruskan pula dengan binaan ayat. Siapa pula yang bersetuju untuk menjawab binaan ayat? Roshini. Ya, silakan. Bagi perkataan periuk api, pihak tentera telah berjaya memusnahkan periuk api tinggalan pihak musuh. Selain itu, bagi perkataan mengambil alih, Yashwini akan mengambil alih perusahaan ayahnya pada suatu hari nanti. Manakala, bagi perkataan pembantu rumah menyapu dedaun kering yang bertaburan di halaman rumah itu. Okey, Terima kasih, inilah Roshini. jawapan yang diberi oleh Roshini, ya. Yang pertama periuk api, mengambil alih dan pembantu rumah, tepat dan menepati sebenarnya maksud perkataan-perkataan itu. Okey, begitulah tadi 3 latihan yang telah disediakan kepada murid untuk Didik TV hari ini. Okey. Kita akan berehat sekejap, Cikgu. Kita berehat Dan untuk pastinya saya juga faham bahawa murid-murid bukan sahaja dalam talian tetapi juga di rumah turut memahami tentang pembelajaran kita hari ini. Kita nak berehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM, pastinya dalam slot sukses SPM 2021 hari ini. Kita dah sampai kepada penghujung pembelajaran kita. Sebelum berakhir, Cikgu, pastinya kita nak dengarkan serba sedikit rumusan. Silakan. Rumusan yang saya akan sampaikan di sini ialah saya mengharapkan murid-murid yang mengikuti program kita pada hari rancangan kita pada hari ini untuk memahami, dapat faham tentang morfologi dan soalan ini sebenarnya kena baca baik-baik soalan, sebelum menjawab. Pilih yang senang, jangan pilih yang perkataan-perkataan yang sukar. Saya mendoakan supaya murid-murid akan berjaya dan juga dapat lulus dengan cemerlang dan dapat markah penuh untuk bahagian soalan 1 morfologi. Baiklah, dan pastinya juga kita ingin dengarkan rumusan daripada murid-murid kita, Cikgu, berkenaan dengan topik pembelajaran hari ini. Jadi siapa agaknya nak berkongsi rumusan? Iman, boleh, Cikgu? Ya, boleh. Silakan, Iman. Daripada pelajaran hari ini, kami dapat mengetahui dengan jelas bentuk kata dan golongan kata tanpa keliru. Saya akan berhati-hati memilih perkataan. Selain itu, kami juga dapat membezakan golongan kata pada soalan yang diberikan dengan mudah. Baiklah. Dan ada lagi ke yang nak tambah untuk rumusan hari ini? Dian Ying. Silakan, Dian Ying. Kami juga dapat memahami cara untuk membina ayat yang gramatis. Saya mengharapkan saya akan membina ayat yang tepat maksudnya dan juga lengkap. Di samping mengharapkan markah penuh bagi soalan morfologi. Baiklah, mudah-mudahan Dian Ying dan semua murid-murid yang mengikuti pembelajaran hari ini dapat menjawab soalan dan markah penuh yang akan diberikan nanti, ya. Baiklah, kita dah dengarkan rumusan daripada murid-murid dan juga rumusan cikgu. Tapi kan cikgu, bagi calon-calon SPM ini, jika mereka nak memahirkan diri, di mana mereka boleh perolehi latihan pengukuhannya? Latihan pengukuhan boleh terdapat dalam sumber kini Portal Delima. Boleh
layari The5 ya. Baiklah, terima kasih Cikgu. Portal The5 Sumberku. Jadi murid-murid dapatkan latihan pengukuhan berkenaan dengan topik yang kita belajar hari ini dalam Sumberku. Dan kami sebenarnya Cikgu berasa sangat bertuah hari ini, bukan sahaja saya dan juga murid-murid secara dalam talian, tetapi juga murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Pastinya ini adalah ilmu bermanfaat daripada Cikgu Nur Aini yang kabarnya bakal bersara pada April 2022. Jadi Cikgu, dari kesempatan ini juga sebenarnya bukan saja ucapan jutaan terima kasih, tapi kalau boleh Cikgu kongsikanlah serba sedikit kata-kata semangat daripada Cikgu kepada golongan pendidik kita untuk sama-sama memajukan dunia pendidikan. Okey, Rina, sebenarnya sebagai pendidik ni kita ni banyak cabaran, banyak rintangan, banyak godaan sebenarnya Rina. Tapi sebagai guru kita kena tabah menghadapi semua rintangan dan juga dugaan ini. Dan satu lagi kita kena kuat. Kuat kan? Sebagai guru kita kena jaga kesihatan kita supaya kita akan terus dapat mengajar sehinggalah tamat tempohnya. Itu saja Rina. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu dan terima kasih juga untuk 31 tahun curahan ilmu yang Cikgu berikan dalam dunia pendidikan untuk semua murid-murid dan semoga ianya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih Cikgu Nur Aini Muhammad Hall, Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Bukit Nanas Kuala Lumpur. Terima kasih juga untuk murid-murid kita yang sangat memberi respon yang sangat-sangat positif ini. Kita ada semua murid dalam talian. Lambai sikit. Terima kasih. Dan semoga dapat menjawab kertas bahasa Melayu dengan baik dan memperolehi keputusan yang sangat cemerlang untuk anda dan juga untuk semua calon-calon SPM 2021. Itu sahaja yang kami bawakan dalam Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Didik TV KPM